Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ta'alina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Kata musannif rahimahullah ta'ala, والمقالة الرابعة والعشرون قال النبي صلى الله عليه وسلم أصل جميع الخطايا حب الدنيا وهي ما زاد عن الحاجة وأصل جميع الفتن منع العشر والزكاة وهذا من عطف العام على الخاص لأن العشر خاص بالزروع والثمار والزكاة شاملة لذلك wali zakatil naqdi wal an'ami wali zakatil badan. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala masih hidupkan kita, alhamdulillah. Limpah kurnia pula ihsan dia. Dapatkan kita Islam pula melalui mak ayah kita, limpah kurnia pula ihsan dia, berikan kita kebolehan taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah. Limpah kurnia dia beri kita boleh membenarkan hati sanubari. Dengan tu boleh sentiasa taatkan dia setiap hari. Alhamdulillah, dia beri pula kita boleh mengenali dan mengiktiraf Allah sentiasa duk mandang kita. Tak ada waktu dan ketika yang dia leka dengan kita. Dan diberikan kita pula taufik hidayat serta boleh faham, menyedari bahawasanya memang apa makhluk yang telah jadi ni semua datang daripada dia. Mentauhidkan kita, mentauhidkan dia, mengasakan dia, zikirkan dia, tasbih pada dia. Alhamdulillah, syukur limpah kurnia Allah Ta'ala pula ihsan dia, beri kita kekuatan, keupayaan oleh hadir majlis yang mulia untuk insya-Allah kita meneruskan bacaan daripada kitab Nasaihul Ibad. Kata musannif rahimahullah ta'ala, al-maqalatul rabi'atul wa 'ashrun, kata dia makalah yang ke-24. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslu jami'il khataya hubbud dunya. Kata dia asal, umbi, teras semua kesalahan-kesalahan, bahasa lain semua dosa-dosa ni, punca dia, teras dia adalah cinta dunia. Jadi apa saja punca dosa, lalai, merepet cinta dunia. Istilah cinta ni dengan makna jatuh hati kita ke dunia. Apa di dunia ni, bahasa pendek dia, dunia ni sesuatu yang tak bawa manfaat ke akhirat. Dunia kita ambil itu dapat sesuatu, kejar sesuatu yang tak ada manfaat ke akhirat. Dunia antara makna dunia, dana, yadnu ni, dunia dengan makna dekat. Jadi pasal apa panggil dunia? Pasal dia dekat sini saja, tak ada manfaat langsung akhirat, dunia. Jadi punca dosa ialah kasihkan benda-benda dekat. Benda dekat ni apa? Kasihkan harta semata-mata untuk kumpul harta, kasihkan pangkat semata-mata untuk dapat pangkat. Untuk dengan pangkat tu boleh dapat kuasa, boleh dapat harta benda, boleh dapat pengaruh, boleh dapat apa kehendak dia apa saja. Maksudnya tu rosak. Dunia lah tu. Baik, dalam takrif syarah dia sebut macam ni. Apa dia dunia?
Wahia dunia ni mazada anil hajati. Lagi halus dia punya faham. Dunia ni adalah, kata dia, barang yang lebih daripada hajat. Dalam tu kita ni dunia saja ada. Makan pun ada lebih daripada hajat dunia. Pakai lebih daripada hajat dunia. Allah. Itu punca kita duk mengapur gitu kan. Itu yang punca kita tak sampai-sampai apa tahap yang sepatutnya kita kena sampai. Pasal kita masih ada hubun dunia. Maksudnya kasihkan apa benda yang ni bukan hajat kita. Ya Allah, Allah maafkan. Tak apalah kita banyak-banyak. Pasal apa? Nak kata kita ni hidup hanya ambil pakai yang hajat, tidak lah. Yang kita ada ni kebanyakan semua lebih daripada apa yang hajat. Dah ada apa yang sepatutnya hajat pun, cari lagi. Ya Allah, ampunkanlah kami. Amin ya rabbal alamin. Jadi itulah isyarat Nabi SAW, punca, umbi, teras boleh menyebabkan dosa adalah kasih dunia. Jadi kasih dunia macam mana? Apa maksud dia? Kita nakkan sesuatu yang lebih daripada apa hajat dan keperluan. Kita lah ni banyaknya bukan hajat dan keperluan, tapi lebih dan bermewahan. Astagfirullah. Tak tahu nak kata apa dah. Mengaku je lah kan. Kita buat bab macam ni bila baca. Saya ngaji dulu ada guru sebut. So, kita kadang kita belum jadi prinsip dia tu. Prinsip macam mana dia sebut ni belum jadi darah daging kita. Bila kita baca dengan apa disebut oleh ulama', itu betul-betul kena atas kepala kita. Macam mana nak buat? Tak usah nak kata apa lah, mengaku je lah. Ya Allah, kami ni memang cinta dunia, belum cinta kamu ya Allah, belum cinta ke Rasulullah. Nak cinta ibadat pun tak ada lagi. Tak ada nak cinta ibadat fardu, ibadat sunat. Nak dengan cinta tu kan. Dengan cinta tu maksudnya dengan penuh minat, dengan penuh halabur, dengan penuh seronok. Apa sebut excited, apa gembira sangat. Nak buat ibadat belum lagi lah kita kan. Jauh sangat. Tapi kalau yang lain, Masya Allah, duit dah ada, dapat duit lagi, best. Dunia, kita hubung dunia. Pakaian dah ada ridak, orang bagi lagi ridak, seronok. Boh pergi gitu kan. Seronok. Saya tak ada tuan-tuan, saya selalu bagi. Kadang-kadang bagi juga orang kain pelekat, bukan untuk kita, tu abang orang lain lah kan. Kain pelekat, kain batik, kain pelekat abang kita, tu pun dah banyak lah. Buat apa? Bedak-bedak orang lah pula. Korban pun ridak lebih daripada apa yang ada kat kita. Bedak-bedak pergi lah orang keliling. Pasal apa? Kita dah tak hajat lah, dah melampau lah. Tu pun kadang bagi seronok lagi. Cuma keedah kita, kalau kita atas dah faham lah ni, alhamdulillah Allah Ta'ala taufik hidayah kita untuk faham, apa lebih pada hajat, bagi orang yang perlu. Okay. Lepaskan apa yang lebih pada hajat kita. Allah. Cuma nak lepas hajat tu lah. Macam sangkut hati lah. Boleh lepas tak? Ke tak boleh lepas benda yang bukan adalah hajat? Nak tak lepas tu lah. Nak lepas tak duduk dalam milik kita, nak bagi pada orang lain benda yang tak bukan hajat pada kita. Contoh ada 2 biji motor, satu pun pada anda saja, 2 pasal minat, motor ni pun minat, motor ni pun minat. Jadi buat macam mana? Sepatutnya atas keperluan 1 motor, pada anda tu pun tak larat nak naik. Tapi beli 2 motor macam mana? Satu lagi ni jual, hebah, lepaskan dia. Tak apa, sedekah, wakaf. Pasal apa tu? Tak hajat lah. Ada pun buat semak je, naik motor ni kena gilir pula motor ni. Kena gilir pula. Dah naik motor ni lama tak naik motor ni pula. Kena naik pula. Jadi maksudnya sepatutnya kita 1 motor je. Contoh. Abang ada 3 motor, 4 motor, 5 motor, lagi lah. Tu contoh motor. Hal lain tu faliqas malam yuqal. Baju pun jubahnya ni. Kira tak hajat ke mewah? Tak ada hajat tak. Siapa yang betul-betul memang ada hajat je? Maksud saya ada hajat tu, kalau baju jubah dia hanya ada 2 helai, satu basuh, satu pakai. Kotor ni basuh pakai ni, kotor ni ambil ni, 2 helai.
katakan? 2 helai. Ada? Ada. Sorban pun 2 helai. Ada? 2 helai. Siapa sorban 2 helai? Oh, 2 helai. 2 helai. Ridak 2 helai. Selai. Oh. Tapi ridak ni kira lebih lah kan. Tapi masih lagi dalam pakaian yang ada di suruh tu, gagah lagi lah. Allahumma salli wa sallim. Siapa tak ada serban langsung? Tak ada serban langsung? Tak ada? Oh, nanti ambil serban kat saya. Tak ada serban langsung kena bagi Yang duk pondok tak ada serban, apa? Semua ada. Engkau gatai tak pakai serban. Bukan tak ada serban. Siapa dia tak tahu lah tu. Kau tak perasan? Kepala kau tak ada serban? Ada serban? Kau tak pakai? Tak dan? Basuh? Satu je serban dia? Oh Allah, kesian juga. Nanti ambil satu kat saya. Oh, ada juga alasan ni basuh tak apa, tak apa. Ada 2 je pun boleh bagi. Ada 2 tu yang lebih lah kan. Yang ada tu saya dah pakai dia, yang buruk dah. Apa bagi baru-baru tu kat orang kat Yaman lah. Apa cerita ni nak sebut dunia tu. Dan kaedah kita memang diajar oleh ulama'. Apa dia? Nak tengok kita kasih tak kasih, benda yang kita sayang tu boleh tak bagi kat orang. Quran kata macam mana? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra, kamu belum lagi mencapai, tak akan capai hakikat untuk menerima apa, untuk nama bir, untuk nama buat baik, sungguh-sungguh buat baik, belum capai hatta sehingga tunfiqu mimma tuhibbun, kamu boleh belanjakan apa yang kamu kasih. Apa yang kita kasih bagi kat orang. Kalau benda tak elok, tak mau orang bagi, tu tak heran. Tapi boleh ke bagi itu? Boleh. Dia boleh tak bagi langsung. Bagi juga lah ke orang. Ada orang tak bagi langsung, buruk almari tu je. Kaedah kita bila benda pula badan dah besar nak pakai, tak boleh bagi je orang kan. Bagi je orang. Tengok orang ni padan dengan dia nak pakai, bagi. Kita diajar macam tu. Cara hidup kita sebenarnya dalam Islam memang ajar macam tu. Tengok je orang macam ni, kita ada pakaian-pakaian tak boleh pakai. Kita yang tak boleh pakai ni, yang kita kasih kot tak boleh kan. Kalau ikut yang mana? Orang yang kita kasih pula tu macam mana? Mana yang kita kasih, bagi dah. Bagi dah. Apatah lagi baik orang, ada orang dia tak ada, mana yang elok-elok bagi ke orang, yang buruk-buruk kita pakai. Lagi susah tu tak? Lagi susah. Tu yang kata kita hubung dunia banyak. Kasih dunia banyak. Kita nak korban harta benda ni susah. Satu siapa boleh harta benda dia korban untuk jalan Allah Ta'ala, oh Masya Allah, hebat sangat lah. Cuma tu pun kalau sebut korban, contoh, katalah contoh kan, contoh dakwah lah contoh. Korban harta untuk pergi dakwah, bukan Malaysia, contoh lah kan. Australia, Amerika, mana? Pergi Belanda, Switzerland. Memang semangat nak pergi dakwah, tapi kita punya ilmu dakwah tak cukup. Bahasa Inggeris tak pandai, Arab tak pandai, Perancis tak pandai, Urdu pun tak kerti, tapi nak pergi dakwah. Ada orang yang lebih aula untuk pergi dakwah tapi duit tak ada. Tengok soal. Boleh tak duit kita yang sepatutnya kita pergi tu, kita bagi ke orang yang lebih aula untuk pergi, kita tak pergi? Boleh tak? Boleh? Tak ada duit tak apalah, boleh. Kalau ada duit jangan bukan senang nak pergi tau. Pasal apa? Kalau boleh kita lah pergi. Kalau boleh kita boleh makan angin. Oh, pergi dakwah makan angin rupanya. Sorry sebut yang tu sikit ya. Bab ni kita tak ada duit memang kita kata boleh, tapi boleh sampai kita nak buat, susah. Kita ada motor, orang lain tak ada motor. Biar ada orang nak pakai motor untuk hajat dan keperluan dia, boleh bagi motor kat dia? Boleh? Susah tak tu. Motor baru lah tu.
Tapi tengok atas peraturan je lah. Kalau duduk madrasah memang tak dibenarkan, tak usah duk bagi motor. Pasal memang tak boleh bagi. Itu satu hal. Jangan duk baik terlampau lah. Duit bagi apa bagi. Dan apa yang tak boleh bagi jangan bagi. Handset pun bagi budak pakai. Oh jangan. Benda yang tak boleh, tak boleh. Sikit-sikit sana. Jadi dia bagi takrif dunia ni apa? Mazada anil hajah. Kalau ikut kita ni bukan dah tu. Lebih dah. Kemudian dia kata wa aslu jami'il fitan man'ul usyri wa zakat. Kata dia dan asal ke semua fitnah-fitnah. Jadi usul ataupun punca teras ibu bagi timbulnya bermacam fitnah ni adalah tegahkan persepuluh dan zakat. Apa benda persepuluh ni? Kita baru belajar je fiqh tu, ada istilahnya usyur kan? Biji-bijian dan buah-buahan yang kena zakat cukup nisab hari tuai ada 5 ausuk. Kita baru belajar bab tu 300 gantam Baghdadi. Yang gantang kita lah. Kalau convert tukar pada kilo dan sebagainya, kena keluar zakat. Kalau cukup nisab 5 ausuk kena keluar usyur. Kalau jirus dengan air hujan, maksudnya pakai air hujan, air sungai, mata air, tak ada kos air, tak ada kos air. Kalau ada kos air kena nisfu usyur 1/20. Kalau tidak dia kena usyur 1/10. Antara fitnah tak bayar biji-bijian dan tanaman yang sepatutnya kena zakat, tak bayar zakat. Itu pun saya sebut dah, buat zakat ni apa dia? Antara zaman ni pendapat-pendapat yang ada di kalangan kita, khasnya dalam bab tanam-tanaman tu, padi sebagainya. Mereka ni zakat bayar bukan tak bayar, tapi dia tak bayar 1/10, dia bayar 1/20. Air tak kena bayar, kalau bayar pun sikit sangat. Tapi nak bayar zakat, dia tolak habis semua dulu, apa kos-kos dia. Kaedah zakat, dia hanya boleh berubah status zakat tu kalau air itu kena belanja. Air itu kena belanja. Sebut dengan, kata dia, wa in suqiya bima'in bila mu'natin kan. Kalau dijiruh dengan air dengan tak ada wa in suqiya bila mu'natin fa usyur, kata dia. Fa in suqiya bi mu'natin, kalau ada belanja fa nisfu usyur. Yang tu bahasa kitab kita. Ini masalah kita zaman ni, orang buat padi nak keluar zakat, sebelum keluar zakat air memang kena bayar tali air apa, memang selalunya sikit sangatlah. Jadi istilahnya tak ada kos air langsung lah, tak ada beban langsung. Tapi nak keluar zakat, dia tolak dulu duit pajak, duit sewa tanah, duit kuli buat kerja, lagi duit baja, lepas tu racun rumpai, racun serangga, lepas tu masuk traktor, habis semua dia tolak, berapa baru dia tolak, oh ya zakat. Yang tukut pucuk fitnah kita. Salah tu kalau ikut kaedah syarak, bukan dia tak bayar zakat, dia ngelat zakat. Dia tak nak bayar apa sepatutnya bayar, bahkan buat faham sendiri yang apa-apa kos saja ditolak untuk sebelum keluarkan zakat. Dia tolak dulu kos, tolak duit upah traktor, upah apa, siapa pergi tanam, tolak benih padi pun tolak, benih padi pun tolak. Benih padi, belanja benih padi tolak, baja pokok, baja rumpai, lagi racun rumpai tu, racun serangga, tu traktor masuk, bayar duit traktor pula, tu bayar duit guni beras, guni untuk nak packing, packing guni turun daripada mesin untuk tuai padi, tolak, cotek, tu pun 1/20 ke 1/10. Saya tengok ni tempat-tempat yang orang buat padi ya, memang jadi itu. Sampai dia ada 2 puak. Ada puak yang
terus kira zakat 1/10. Ada yang puak tolak dulu. Nak cari puak yang terus kira zakat 1/10 pasal tak ada kos air, yang tak tolak kos-kos yang lain tu sikit sangat. Yang lain semua tolak, habis lah. Tinggal berapa duit lah bayar zakat tu. Tu pun bukan 1/10, 1/20. Tinggal sikit. Yang tu satu kesalahan besar. Maksudnya menolak daripada perbelanjaan padi apa yang tak sepatutnya ditolak untuk keluarkan zakat. Hukum tak keluar zakat. Kalau keluar pun sepatutnya banyak lagi. Katalah sepatutnya dia kena keluar 100 kilo, tapi dia hanya keluar 50. Maksudnya ada hukum masih belum keluar zakat usyur. Maksudnya masih belum cukup zakat yang dikeluarkan. Jadi umum disebut tu secara khas usyur, dan belakang tu disebut amla waz zakat, zakat. Semua zaman ni banyak orang bayar zakat, benda yang tak wajib zakat tu dia bayar. Dia pelik zaman ni, dia pelik. Pelik apa? Benda tak kena zakat, tu gedik-gedik orang bayar zakat, itulah dianjurkan untuk bayar zakat. Zakat apa? Orang suruh bayar lah ni. Zakat pendapatan. Dapat zakat apa lagi? Zakat KWSP. Zakat apa lagi kena bayar? Zakat saham. Saham pun ada zakat tu. Zakat apa ni? Per keso ada yang zakat minta. Per keso. Lagi zakat apa yang mahu saya? Zakat pendapatan. Zakat pencen dapat KWSP. Kena zakat pasal hukum rikaz. Hukum rikaz. Hukum dapat pembendaraan. Macam dapat harta karun lah kan. Siapa dapat duit seketui. Ataupun menang pertandingan apa baca ketubah ke apa, dapat 100,000. Kena zakat 1/20. 1/20 20%, 1/5 kena zakat. Siapa? Dua yang runtuh, dia hukum rikaz, macam harta karun pula. Dia pelik-pelik lah ni. Benda tak kena zakat, kena zakat. Apa perhiasan kalau sampai berapa gram kena bayar zakat. Pasal apa? Melebihi had uruf. Padahal dia bukan pakai. Benda yang perhiasan tapi dia buat sewa. Ada kita belajar kan mereka orang ni kan. Jadi pada mereka kena zakat. Ikut kaedah syarat tak kena zakat. Benda yang tak kena zakat ni gaduh minta zakat. Benda yang sepatutnya kena zakat ditolak-tolaknya untuk supaya jangan kena zakat. Ada zakat apa? Zakat harum manis pun ada. Zakat sawit pun dia orang bayar. Tentang zakat. Lagi apa? Duit zakat pula nak bagi siapa? Bagi masjid, bagi anak yatim. Mana boleh zakat bagi masjid? Masjid tak boleh dapat zakat. Bagi anak yatim tak layak dapat zakat. Bagi sekolah-sekolah agama tak boleh. Sekolah tak boleh dapat zakat. Zakat ni di individu. Quran sebut innamas sadaqah, innama ada tu hasrin. Bagi zakat apa? Bagi zakat buat kalender. Dia zakat buat apa ni? Dia zakat beli bumbung tukar rumah pakai miskin. Mana boleh zakat buat macam tu? Zakat beli mesin jahit bagi dekat orang perempuan, ibu-ibu tunggal yang pandai menjahit untuk dia boleh menjara hidup dia. Beli mesin jahit bagi. Mana boleh? Mana ada agi zakat yang tu? Tak betul. Banyak tau. Jadi antara fitnah kita tengok zaman lah ni, apa dia? Dah tak faham bab zakat, fik zakat tu tak ada, hancur kita. Hancur. Dia zakat banyak. Dia habis. Dia zakat buat apa ni? Buat pesta sambut tahun baru. Tahun baru apa? Tahun baru Islam lah. Dia zakat buat apa ni? Dia zakat sambut Jubli Emas Majlis Agama Islam. Mana boleh? Zakat ni lagi satu yang memang ada ni, dia orang nak sensitif apa punya pasal lah, taubat lah elok-elok korang punya urusan. Dia zakat buat apa? Buat rumah sewa. Buat rumah sewa, buat rumah kedai, buat nyewa. Siapa? Untuk menjana pendapatan. Pasal zakat artinya subur, nak suburkan orang zakat. Ikut teori pula tak ada. Buat rumah sewa buat apa? Untuk menggandakan rumah duit zakat. Yang kalau kata 30 juta boleh dapat 60 juta. Buat apa? Buat rumah sewa, buat kedai-kedai untuk disewa pada orang ramai. Tambah pula duduk pekan apa dan sebagainya. Itu buat homestay bagi orang duduk. Tapi duit zakat. Buat apa tu? Untuk mengembangkan duit zakat. Mana boleh?
Salah besar. Oh. Tu yang fitnah jadi macam pelik-pelik fitnah kita tengok. Jadi nak faham apa tu? Maksudnya hukum syariat dah tak dikenali dah, tak ada orang nak pergi belajar dah. Bahkan tak ada orang pergi bangkang pun hukum-hukum macam tu. Dengar saya sebut tu. Tak ada orang pergi bangkang. Duk tengok relax je. Zakat bagi LGBT. Zakat bagi kat pusat serenti. Ni zakat bagi pusat serenti. Tapi kalau ngaji pondok minta zakat, mampus tak bagi. Tak je pergi try nak jawab agama minta. Saya kan duduk Kelah Hulu dulu, ada budak-budak pondok yang pergi minta kan. Memang ada yang susah pun. Ada yang dulu pergi belajar, adalah PTPTN kena bayar hutang apa. Untuk nak ngaji pondok. Ngaji pondok betul lah. Pergi dah minta. Kata terpaksa nak kena bayar PTPTN pasal patutnya dia kerja tapi dia tak mau kerja lagi pasal dia nak mengaji. Mampus dapat. Bahasa dia tak ada lain. Mampus nak dapat. Borang dia tak bagi. Borang dia tak bagi. Oh Allah, tak bagi je sudahlah. Borang dia tak bagi. Kata dia tak boleh, tak layak. Saya nak isi atas nama Pakir Masjid pasal saya tak ada kerja, pasal saya tak boleh kerja, saya nak mengaji. Untuk saya nak kena bayar hutang PTPTN. Tak boleh. Kami borang tak boleh bagi. Pasal tak layak. Tapi kalau budak universiti minta, macam mana? Budak universiti, bagus, isi. Lulus terus. Cop. Siap bagi apa? Rekomendasi lagi, apa dia? Sepatutnya diberi. Wah. Pelajaran akademik kalau, gede-gede bagi duit zakat. Saja pergi luar negeri, Afrika, Amerika, Australia, apa-apa. Nak mengagihkan duit zakat. Yang orang sepatutnya duduk dalam negeri yang mengaji betul-betul, yang memang mengaji agama, mampus tak ada bagi. Jenguk muka pun tak, ambil tahu pun tak. Punca fitnah. Jadi bab hubung dunia tu banyak kita kena muhasabah lagi. Ya Allah. Saya tak boleh nak sebut tu banyak sangat. Kalau sebut, kalau takrif dunia tu mazada anil hajah, banyak kita ni lebih dah hajah. Allah. Makan, minum, pakaian, kenderaan, tempat tinggal, memang lebih dah hajat. Astagfirullah. Kemudian jadi asal disebut usyur dan umumnya buat zakat. Dan zakat pula contoh zakat berterah, bayar berterah untuk diwajibkan kadar yang bukan wajib. Wajib beras basmati. Ada kita sebut sekali lalu, ada jumpa nanti lagi bab fiqh insya-Allah. Sepatutnya bayar ikut urus balat makan negeri apa? Negeri umumnya makan beras 5% hancur. Itulah zakat. Yang ni dia suruh bayar beras basmati. Kata dia orang kaya kena bayar zakat beras orang kaya pasal makan beras orang kaya. Kena bayar beras orang kaya. Tak ada. Kalau macam tu kaedah zakat. Kaedah zakat, apa urus negeri orang makan, itulah wajib zakat. Bukan apa makanan yang kau makan, itulah kau zakat. Kan? Saya sebut sekali lalu ya, pada anak orang cerdik dia faham lah tu. Nisbah nak bagi galakan, kata orang kaya sepatutnya keluar zakatnya ni. Misalnya lah orang jutawan, duit zakat RM7 je. Berapa dia bayar berterah? RM7 je. RM7 je. Bayarlah RM700 je. Punya pasal lah dia nak bayar RM700. Tapi yang wajib tadi RM7 je. Dia berterah. Duit lain, tengok lah, dia nak bagi atas nama infak apa. Tapi jangan benda yang tak wajib dihukumkan wajib. Itu lah. Nak sebut asal situ. Kalau tengok bab pengurusan zakat ni memang bercelaru banyak. Sangat bercelaru. Takrif siapa dia pakai miskin, orang berhutang, gharimin sabilillah. Siapa yang mu'alafati qulubuhum. Teruk sangat dah, banyak sangat penyelewengan lah ni. Saya sebut gitu aja, memang detail kena kita tengok satu-satu. Banyak orang jumpa kita lain apa. Jadi antara penyelewengan kita ni apa? Zakat. Faham tu juga bila zakat ni jadi termasuk dalam apa? Asal teras penyebabkan fitnah siapa? Semayang tapi hukum tak semayang. Semayang tak ada tempat nina. Semayang tak tahu macam mana nak niat. Semayang tak baca Fatihah yang boleh dengar di telinga. Semayang bila sujud nampak luar pungkok. Saya t-shirt pendek sangat.
Sembahyang, tapi duduk judi. Sembahyang, tapi minum arak. Itu punca fitnah. Allah. Kata dia, wahadha min atfil am alal khas. Kata ni mencegah usyur daripada tanaman dan bijian, wa zakat dan zakat. Zakat ni, usyur ni bukan zakat ni. Itu dia kata yang ni adalah ataf am kata khas. Apa yang am? Zakat. Apa yang khas? Usyur. Jadi atas am atas yang khas. Khas tu usyur. Itu sebut zakat pula. Usyur tu zakat lah weh. Baik, pasal apa kata ada am khas ni? Kerana 1/10 usyur tu dia khas dengan tanaman dan buahan. Tanaman tu bijian yang menyangkan, buahan tu kurma anggur. Sementara zakat melengkapi demikian itu, dan zakat duit dan ternakan dan zakat tubuh. Sini ditulis zakat duit ni. Duit pun tanggunglah zakat duit. Duit mana? Duit emas perak. Mana? Alhamdulillah. Bukan duit kertas. Duit kertas asal kaedah ulama kita sebut atas kaedah mazhab Syafi'i. Duit kertas tak wajib zakat. Walaupun ada nilai, walaupun sah dia perlakukan dengan nilai, walaupun ada jutawan, juta, selagi dia duit, tak kena zakat. Pasal dia duit, dia bukan emas. Walaupun nilaian ni juta. Kalau agak tak faham, saya selalu sebut ini. Tanya, batu permata kalau kita ada kena zakat tak? Harga dia 3 juta, 4 bilion, 10 bilion. Wajib zakat. Simpan setahun dah, kena zakat. Pasal apa? Bukan daripada nauk kena zakat. Semua orang faham tu. Tapi duit kena zakat. Pandai yang bawa duit tak kena zakat. Majlis kebangsaan, fatwa kebangsaan kata kena, hampa pandai tak kata kena, kata tak kena. Tengoklah orang bagi penjelasan macam mana, kena tak kena. Memang kat luar kata kena. Kaedah kita, bila batu permata pun tak kena zakat, pasal dia bukan emas dan perak, duit bukan emas dan perak. Walaupun memang ada ramai orang faham maksudnya duit adalah canggaran emas dan perak. Tak. Satu masa dulu, tu saya sebut dulu, satu masa dulu memang emas, duit adalah pastinya mempunyai canggaran emas dan perak untuk disimpan dalam bank dunia. Barulah wang kertas akan dikeluarkan ganti daripada, ataupun dia adalah bahasa dia ganti sebagai resit yang dipesah, diperlakukan dengan nilai dengan emas yang telah dipertaruhkan dalam perbendaharaan. Dengan tu dikeluarkan resit emas tu, duit tu. Dulu asal macam tu sistem perbankan yang international ni. Jadi duit memang bukan emas perak. Jadi duit bukan emas perak tak kena zakat. Macam bukan emas dan perak. Tu yang batu permata tak kena zakat. Bukan emas dan perak. Ya, saya sebut itu. Sekalipun kita ada batu permata, simpan khazanah, tak pakai pun. Apa dia? Harga 10 bilion. Tak ada zakat. Yang dia sibuk zakat apa? Zakat KWSP. Pencen dia datang surat tu daripada Majlis Agama, bayar zakat anda. Zakat adalah wajib, tak bakar, tak bayar api neraka. So macam tu yang peringatan keluar. Tak sembahyang, mengaji fardu ain, lepas sembahyang maghrib tutup pintu, jangan bagi orang masjid keluar. Saya kena mengaji fardu ain. Tak mengaji fardu ain berdosa, bahkan dikhawatiri boleh jadi kufur. Itu takkan dia buat sikit saya sebut itu kan. Jadi ataf zakat tadi, jadi diikutkan batas atau didatangkan zakat selepas usyur ni termasuk ataf am dan khas. Apa amnya? Zakat. Apa khasnya? Usyur. Lianna usyur khasun bizuru' wa simar. Kerana usyur ni dia adalah buat zakat yang khas bizuru' dengan biji-bijian yang jadi makanan asasi, wasimar dan buah-buahan. Murad dengan simar ni kurma anggur, dua spesies, dua jenis tu saja, dua jenis saja yang jadi wajib zakat. Buah-buahan lain pada emas, daripada kurma dan anggur tak wajib zakat. Tak wajib zakat. Sekalipun buah tu mahal, samalah prinsip. Apa nauk yang kena zakat, atau yang kena zakat. Yang bukan nauk zakat tak kena zakat. Sama emas perak. Ini faham yang lain orang tu.
bijian, buah-buahan, begitu juga ternakan tak kena zakat, bela ayam jual tak kena zakat, bela puyuh jual tak kena zakat, bela rusa tak kena zakat. Rusa tak kena zakat ke? Tak kena zakat. Pasal rusa bukan binatang zakat. Kerana 1/10 itu khas dengan tanaman dan buahan. Jadi dia sebut wajah khas tu. Sementara zakat dia melengkapi demikian itu dan zakat. Seterusnya disebut zakat duit. Duit ni tanggung, duit yang dikata zakat duit, zakat atas asal kitab, dia tak sebut zakat, dia tak sebut duit, dia sebut zakatun naqdi. Asal bahasa Arab naqdi ialah bukan tulislah itu kan. Tak boleh tangkap. Naqdi apa? Emas dan perak. Duit emas, mata wang emas dan perak. Antara umum bahasa juga dipakai selain pada dirham dan dinar. Digunakan bahasa naqdi, zakatun naqdi. Apa murad naqdi? Az-zahab wal fiddah. Emas, perak, dia dipanggil naqdi, nuqud. Jadi di atas am atau khas. Arab banyak usul-usul macam ni. Am khas, khas am kan. Dan ini dari kerana 1/10 zakat duit tadi. Zakat duit dan ternakan dan zakat tubuh. Jadi antara zakat ialah zakat emas, dinar, dirham tu naqdi. Wal an'am zakat binatang ternakan, lembu, kambing, unta. Wali zakatil badan dan juga zakat badan. Itulah zakat fitrah. Selain pada zakat fitrah, semua dipanggil zakat mal, zakat harta. Zakat fitrah, zakat badan. Itu nama lain zakat fitrah. Siap. Jadi banyak kita kena muhasabah tu, tak mana? Apa yang lebih daripada perlu, itu dunia. Hubud dunia kita ni. So saya ngaji pun ada guru kena bagi soalan, memang soalan maut ni. Kata kita hubud dunia atau hubud dunia. Dia kata dengan apa yang ada sekarang ni, kalau mati malam ni okey tak? Dia bagi soalan yang tu boleh tak mati malam ni? Bersedia tak? Banyak lagi tak selesai. Sembahyang pun tak habis kodok ni. Allah Ta'ala pun tak kena. Maksudnya hubud dunia. Ustaz ni nak tinggal. Satu ulama ajar kita buat rumah jangan molek-molek. Siapa? Nanti jatuh hati tak nak balik akhirat. Nak duduk dunia. Tapi taklah suruh duduk bawah jabatan. Kalau buat molek-molek pun, macam mana nak buat? Sedar kan, yang ni adalah rumah buat nama aku pasal aku duduk situ, tu rumah aku. Tapi aku mati esok tak rumah siapa-siapa. Apa nak sebut? Jadi ambil atas kaedah hajat saja. Ya Allah. Baik. Kena wal maqalatul khamisatu wal 20. Maqalah seterusnya. Qila al-mukirru bit taksir abadan mahmudun. Okey. Alhamdulillah. Maqalah yang ke-25 kata al-mukirru bit taksir ay bil ajzi anit ta'ah abadan mahmudun. Sepatutnya ditebalkan tu, tapi dia tertinggal bol kan. Terjemah betul ditebalkan, tapi matan Arab tu yang dalam kurungan tu sepatutnya ditebalkan. Itu asal matan. Wal iqraru bit taksir alamatul qabul li'annahu isyaratun ila adamil ujbi wal kibir. Terjemah dia kata dia makalah yang ke-25 dikatakan orang yang mengaku cuai kan. Orang yang mengaku cuai apa? Cuai iaitu lemah dari taat. Banyak kita tak boleh buat taat kan. Nak sembahyang tahajud pun bolehlah 2 rakaat. Masuk 4 pun dah malas. Tambah 6, tambah 8, tambah nak buat 20, tambah nak buat 100. Lagi tak ada. Banyak cuai kita buat taat. Nak baca Quran yang kata sejuzuk semuka pun payah. Allah, ya Allah ampunkanlah kami. Mengaku je tu. Saya ngaji memang tutup gua ajar banyak.
Kita ni bila ada benda yang kita tak boleh buat apa sepatutnya, memang kita buat. Keupayaan tu ada kita, sepatutnya kita buat. Tapi kita tak buat. Apa kaedah kita nak dapat rahmat Allah Ta'ala? Mengaku je lah di atas malasnya kita dan buruknya nafsu kita. Dan mengikutnya kita tipu daya nafsu. Dan mengikut bisikan syaitan. Ngaku je lah, ya Allah kami lemah ni, ya Allah kau bantulah kami, ya Allah kau bantulah kami, ya Allah. Allah Sami'ul Alim, dia maha mendengar apa rintihan-rintihan kita. Cuma tak nak sebut. Mengaku je lah apa benda yang kita buat tak betul. Mengaku je lah kita ni malas. Mengaku je lah kita ni buruk. Mengaku je lah kita ni bengap. Mengaku je lah kita ni nak cari pangkat. Mengaku je lah, mengaku. Dan mengaku ni bukan mengaku depan orang ramai. Mengakulah dengan Allah. Satu, kita diajar duduk atas tiga sejadah, berpi masa itu tak. Duduk atas sejadah, kena ada duduk, mengiktiraf siapa aku. Ya Allah, aku ni hamba-Mu. Aku asal tak ada Engkau, bagi ada aku. Semua dipilih dari mutahid tu hadir kan. Kau yang bagi ada aku, kehendak aku tak ada. Bagi pula isteri, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Itu kaedah kita kan. Apa dia? Apa yang kita tak sepatutnya kena buat, itu kita buat. Apa yang sepatutnya kita buat, kita tak buat. Mengaku je lah, cuai banyak. Cuai banyak. Dia kata al-mukirru bit taksir ay bil ajzi an ta'ah. Orang yang mengaku dengan cuai, iaitu lemah daripada taat, selama-lamanya terpuji. Bila-bila pun orang yang mengaku dia dalam keadaan ibadat dia penuh kecuaian, terpuji. Pasal apa? Hasil daripada dia sifat tawadhu, sifat qanaah, sifat sabar, sifat as-sidqu, sifat bercakap benar, bersifat bercakap benar. Untuk semua benda-benda besar tu, benda besar. Jadi kalau memang dia boleh cakap benar, apa yang dia cuai dia tak boleh tunai, dia tak laksana, mengaku, tu dah sifat baik lah. Satu, ambil panduan sikit tu, tak mana ni? Satu, kalau kita ada buat salah, jangan menafikan kesalahan yang kita buat. Bahkan mengaku je lah, ya Allah, aku buah ni, aku degil ni, ya Allah, aku ni malas ni, ya Allah, ampunlah aku, ya Allah, Allah maafirli, Allah maafir lana, ampunkanlah kami, ya Allah, ampunkanlah kami, ya Allah. Jadi nak sebut apa? Kaedah kita, apa yang memang kita buat cuai, apa yang kita buat memang kita ada malas, ada taat yang kita buat pula dengan tak sempurna, kaedah kita istighfarlah banyak-banyak, mohon keampunan daripada Allah Ta'ala. Pasal ikrar dengan kesalahan tu adalah satu kemuliaan. Itu disebut, dianya adalah terpuji. Yang mana pengakuan dengan cuai itu tanda bagi penerimaan. Memang kena jadi prinsip. Bahawa kita dah belajar macam ni, memang kena belajar mengaku, ya Allah kami cuai banyak, kami malas banyak, kau bantulah kami. Carilah sebab-sebab bantuan. Antara kerja syaitan bila buat-buat macam ni, dia buat apa? Dia jadikan kita putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala, putus asa daripada keampunan Allah Ta'ala. Dia jadi putus asa. Satu, tak diajar kaedah dalam agama kita supaya ada putus asa dalam buat ibadat. Satu, kalau nak bagi khabar gembira, jangan beri khabar gembira yang jangan sampai cerita benda-benda yang tak gambar ancaman, menyebabkan orang akan putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala, sehingga tak nak balik daripada Allah Ta'ala untuk taat setiap masa. Itu kaedah-kaedah nak bagi nasihat, jaga kat tu. Kadang-kadang tak kena gaya kita, banyak kita akan bertindak yang lain daripada prosedur apa sepatutnya kena bertindak. Khasnya tani lah. So dia kata tanda bagi penerimaan, kerana ia isyarat kepada tidak ada ujub dan besar diri. Orang yang boleh mengaku mengaku salah, yang tu tanda bahawasanya memang sifat-sifat terpuji ada pada dia. Allah. Satu antara sifat kemuliaan ni apa dia? Mengakulah dengan keterlanjuran diri. Mengakulah dengan kealpaan diri. Mengakulah dengan kemalasan diri. Mengaku je. Mengaku je. Dan nak mengaku tu maksud dia macam mana? Mengaku tu kita sedar bahawasanya kita ni apa dia dan sebutlah waktu kita duduk di kamar, duduk menghadap kiblat,
Istilahnya hadirkan hati, ya Allah, aku ni hamba mu, aku lemah sangat. Apa saja yang kita belajar untuk kita nak faham akidah supaya menyuburkan akidah kita pada Allah Ta'ala, hadirkan. Ada pelajaran sebut lagi, dia panjang sangat kan. Cukup. Ya Allah. Jadi mengakulah kita dengan apa kesilapan, insyaAllah. Sambung kita nanti makalah ke-26, al-maqalah sadisatu wal ishrun, qila kufranun ni'mah la'umun was-suhbatul ahmaqi syu'mun. Sambung nanti situ, insyaAllah. Ada soal? Kalau asal makna fitnah, saya ingatnya kebanyakan kitab berlaku dalam masyarakat, tuduh menuduh, dakwa mendakwa, perkara yang memang kejahatan tu tak dibuat dalam masyarakat tapi dikatakan mereka telah buat jahat. Itu antara makna fitnah. Kejahatan yang tak pernah dibuat, dan bahkan ada benda dia tak buat jahat tapi akan dikatakan berbuat jahat. Itu fitnah. Dan orang yang baik-baik akan direka-reka cerita-cerita bahawasanya mereka ni adalah jahat. Di sebaliknya, orang jahat tak dilabelkan dengan benda-benda jahat, bahkan orang jahat dianggap baik. Itu fitnah. Saya jawab soalan fitnah. Ikrar dengan anak Adam. Ikrar dengan cuai tu maksudnya apa benda yang kita buat tak sempurna, baik dengan Allah Ta'ala, ibadat kita, sekalipun kita jaga sembahyang fardu, jaga sembahyang sunat, mengaku je lah walaupun sembahyang sunat tak ada Allah Ta'ala diingat, mengaku je lah, contoh kan. Itu dengan hukukil lah. Kalau dengan Allah Ta'ala, kita mengaku kitanya kelemahan tu, mengakulah aku kuat yang utang dengan ni, aku ada akhlak tak baik dengan ni, aku ni bengih dengan orang ni. Mengaku je apa sifat marumah yang kita pernah bila interaksi dengan seseorang menyebabkan terasa hati ke dia tu. Yang tu dalam bab hukukil adami. Jadi perbetulkanlah tu. Jadi bahan tu ada dua bab, dua-dua kena berbetul dari sudut nama ibadat tu sama ada dengan hukukillah ataupun hukukil adami. Okay, lalu sebutnya tu kaedah lain. Yang tu pun termasuk dalam istilah dia memaksa perkara yang tak sepatutnya jadi wajib ditukar jadi wajib. Antaranya buat cukai lah. Suruh bayar cukai pintu. Cukai apa lagi? Tolong sebut. Cukai pintu. Tak kena bayar cukai pintu. Kaedah Islam. Apa pula cukai pintu pula? Cukai apa lagi? Cukai hasil. Kadang tak ada hasil pun sawit. Tak pergi ambil hasil pun. Tapi kena bayar. Kadang tak tanam apa pun lagi. Tapi tanah tu luas lah. Jangan, kena bayar cukai hasil. Zalim pun. Cukai hasil. Zakat pun kalau ikut ada nisab, tak cukup nisab tak kena bayar. Tapi yang ni tanah tak ada hasil apa pun macam mana? Wajib kena bayar cukai hasil. Wow. Dalam konteks macam tu salah ambil cukai daripada orang ramai di atas apa bayaran yang memang dalam wajib, dalam Islam tak wajibkan tu tapi diperwajibkan, pula tu dipaksa. Dan dikata dilabelkan pula orang yang tak bayar tu zalim, jahat, kena bayar compound, denda. Jadi fitnahkan dia bahawasanya mereka ni jahat. Itu antara fitnah jadi kat situ. Okay, lalu rasa umum soalan tu jawab. Macam contoh kan, orang ambil vaksin bukan tentu jamin sihat. Itu tak payahlah ambil vaksin, bukan ada masalah. Tak, siapa tak ambil vaksin
dicas salah, berdosa, jangan balik kampung, diskriminasikan dia, pergi masjid tak boleh, pergi surau tak boleh, pergi majlis agama tak boleh. Ui, jahatnya. Apa masalahnya sangat? Apa orang cocok vaksin ni semua jadi sihat-sihat ke? Cocok tengok. Ni pun nak cocok kat kanak-kanak pula. Tak tahulah kan. Kalau negeri orang putih yang faham dalam bab ni memang lama dah kelari turun padang. Maksud apa? Merepek-repek lah dasar-dasar cocok-cocok vaksin-vaksin ni kan. Lebih tak tahulah nak cakap kan. Ada benda saya dah banyak cakap banyak. Lebih pada meniaga apa dan sebagainya. Pasal tengok a lot of things fishy kan. Macam-macam benda pelik-pelik lah yang ni macam tak ada akal ya dia orang ni. Benda bukan bermanfaat. Tapi gaduh nak suruh orang ambil. Orang yang mati ada apa tapi ni nafi-nafi kan macam-macam hal lah ni buat kertas putih pembersihan lah atas tuduhan macam ni. Padahal realitinya memang sedang berlaku benda-benda yang tak sepatutnya tu kan. Sikitlah nak sebut ada kezaliman itu, zalim itu besar, salah besar tu yang jadi fitnah macam-macam. Antara fitnah tu create cerita macam-macam, orang baik jadi buruk, orang buruk jadi baik. Saya sebut asal jawapan lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidaytika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahaman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin.